Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, kita akan membuat ulang kaji berkaitan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Untuk video ini, cikgu akan ajar kaedah penghapusan. Lihat pada soalan. Untuk selesaikan masalah persamaan linear serentak, kita kena pastikan pemboleh ubah kita berada pada satu lajur yang sama. Bila kita dah pastikan pemboleh ubah ini berada pada satu lajur yang sama, kita nomborkan persamaan. Untuk ini, 2Z tambah W sama dengan 23, kita namakan dia sebagai persamaan pertama. 3Z tolak W sama dengan 17, kita namakan dia sebagai persamaan kedua. Selepas kita namakan persamaan, kita buat rangka dia. Dalam bulatan ini, pelajar kena kenal pasti sama ada kita nak gunakan operasi tambah atau operasi tolak bergantung kepada pemboleh ubah yang kita nak hapuskan. Kalau dalam kes ini, kita lihat kalau Z perkalinya 2 dan 3 jadi susah untuk kita hapuskan. Jadi, kita lihat pula pada W. W ini kedua-duanya perkali dia adalah 1. Jadi, lebih mudah untuk kita hapuskan W berbanding Z. Jadi, kita hapuskan W. So untuk hapuskan W, kita kena pilih operasi yang betul. Let's say cikgu gunakan operasi tolak. Contohnya cikgu guna operasi tolak. W tolak negatif W dapat 2W. Jadi W ni tak boleh dihapuskan dengan operasi tolak. Untuk itu kita tukar operasi, kita guna operasi tambah. W tambah negatif W, kita akan dapat sifar. Jadi, kita akan ambil tambah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ini. So kita mulakan. 2Z tambah 3Z sama dengan 5Z. W tambah negatif W, sifar, tak perlu tulis. 23 tambah 17, 40. So Z sama dengan 40 bahagi 5 dapat Z sama dengan 8. Kemudian kita dah tahu nilai Z sama dengan 8. Kita masukkan Z sama dengan 8 ke dalam mana-mana persamaan. Contohnya, cikgu nak masuk dalam persamaan 1. Salin semula. Persamaan 1 ni, kita salin semula. 2Z tambah W sama dengan 23. Yang cikgu nak masukkan nilai adalah Z. Cikgu dah tahu nilai Z, jadi cikgu masukkan nilai Z ke dalam persamaan. So 2Z ni kita buat kurungan. Masukkan 8 tambah W sama dengan 23. So kita dah boleh selesaikan persamaan macam biasa. 2 darab 8, 16 tambah W sama dengan 23. Jadi W sama dengan 23. 16 pindah ke sebelah jadi tolak sebab 16 positif. So pindah jadi negatif. So W sama dengan 7. So sebagai conclusionnya, Z sama dengan 8 dan W sama dengan 7. Kita cuba soalan lain. Kita lihat soalan ini pula. Pertama, kita mesti pastikan pemboleh ubah berada pada satu lajur. So N dah berada pada satu lajur. J juga berada pada satu lajur. So kita boleh terus buat rangka. Dan kita kena decide nak letak tambah atau tolak bergantung kepada pemboleh ubah yang kita nak buang. Dalam kes ni mestilah kita nak buang N. So kita lihat kalau kita letak tambah, N tambah N jadi 2N. Jadi tak boleh. So kita cuba tolak. N tolak N jadi sifar. So kita kena ambil tolak lah. So tolak akan digunakan untuk keseluruhan persamaan. N tolak N sifar. Negatif 2 tolak 7. Negatif 9J. Sama dengan 9 tolak negatif 9. 18.
So, J sama dengan 18 bahagi negatif 9 dapat negatif 2. So, seterusnya, masukkan J sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan. Okey, cikgu lupa nak namakan persamaan ni persamaan 1, ni persamaan 2. Okey, so tadi kita dah try kat persamaan 1, cuba kita try kat persamaan 2. Okey, jadi kalau cikgu nak guna persamaan 2, okey, cikgu kena salin semula persamaan 2 kat sini. Okey, N tambah 7J sama dengan negatif 9. Jadi cikgu dah tahu nilai J, cikgu masukkan ke dalam pemboleh ubah. N tambah 7, pemboleh ubah negatif 2 sama dengan negatif 9. Okey, so N tambah negatif 14 sama dengan negatif 9. Okey, positif negatif jadi negatif. Okey, so N 14 ni negatif, pindah sebelah akan jadi positif. So, positif 14. So, negatif 9 tambah 14, jawapannya adalah N sama dengan 5. Jadi, conclusionnya J sama dengan negatif 2, N sama dengan 5. Okey, kita lihat pada soalan seterusnya. Okey, untuk soalan ni kita mesti pastikan pemboleh ubah kita berada pada satu lajur. Okey, C dan C, B sama dengan B. Okey, lajur dia sama. Okey, C dah dalam satu lajur, B juga dah dalam satu lajur. Okey, so kita dah boleh terus numberkan persamaan 1, persamaan 2. Okey, so kita lihat pada perkali, kalau kita nak hapuskan C, kita lihat perkalinya tak sama. Begitu juga B. Kalau kes yang tadi, perkalinya sama, jadi kita boleh terus hapuskan. Dalam kes ini, kita pilih yang mana kita nak hapuskan dulu. Contohnya, cikgu nak hapuskan C dulu. So, oleh kerana cikgu nak hapuskan C ni, C atas ni perkalinya 2. Manakala bawah ni perkalinya 1. Jadi, 1 darab berapa dapat 2? 1 darab 2. Oleh kerana kita nak darabkan C dengan 2, kita kena darabkan keseluruhan ni dengan 2. Kita darabkan dengan 2. So, C darab 2 dapat 2C. B darab 2 dapat 2B. 28 darab 2 dapat 56. So ini adalah persamaan yang kita dah modify daripada persamaan 2. Kita namakan ini sebagai persamaan 3. Jadi kita dah boleh terus buat jalan kerja. So untuk memudahkan kita punya jalan kerja, kita salin semula persamaan yang kita nak guna tadi. So kita nak guna persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi kita salin semula. 2C tolak 3B sama dengan 1, persamaan 1, dan 2C tambah 2B sama dengan 56. Ini persamaan 3. Kita buat rangka. Kelihatan. Ini nak tambah atau tolak. Kalau cikgu guna tambah, 2 tambah 2 jadi 4. Tak boleh nak hapuskan C ni. Jadi cikgu guna tolak. 2 tolak 2 akan jadi sifar. So kita tak payah buat lagi dah. Sifar kan dah. Negatif 3 tolak 2. Negatif 3 tolak 2. Negatif 5B sama dengan 1 tolak 56. Negatif 55. So kita selesaikan macam biasa. B sama dengan negatif 55 bahagi negatif 5. Jadi kita dapat B sama dengan 11. Kemudian masukkan B sama dengan 11 ke dalam 1, 2 atau 3. Boleh pilih mana-mana. So cikgu masukkan dalam 1. Cikgu salin semula persamaan 1.
2C tolak 3B sama dengan 1. Okey, masukkan nilai B. B ni gantikan dengan 11. So, 2C tolak 3. B ni gantikan dengan 11 sama dengan 1. So, dapat 2C tolak 33 sama dengan 1. So, kita nak C je. Sebagai perkara rumus, kita pindahkan negatif 33 pindah sebelah. Okey, akan dapat 2C sama dengan 1, negatif pindah sebelah jadi positif 33. So, dapatlah 2C sama dengan 34. Terdapat C sama dengan 17. Okey, sebagai conclusion, B sama dengan 11, C sama dengan 17. Okey.